Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Izul Yusof dan juga kakak in crime. Siapa? Kakak in crime. Assalamualaikum, hai semua. Saya Pasha Rahim. Harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Kita dah memasuki tahun baru, Januari 2023. Hari ini 4 Januari, edisi kita yang keempat lah kan? Semalam kakak, 4 Januari, hari ini 5. Hari 5 ke lah. Kita masih bercuti. Mood tak move on tu jangan tunjuk sangat. Kanta nanti. Okey, tak apa. Hari ini kembali lah sebab saya pertama kali bersiaran dalam AKM buat tahun ini, tahun 2022. Sebab tu dia rasa masih macam dalam mood 2022 lagi. Ya, tak apa, macam biasa Pasha kita akan bersiaran dari selama 1 jam dari 9 hingga ke 10 dan hari ini kita ada 3 topik menarik yang kita akan bawakan kepada anda. Sudah pastinya topik-topik tersebut berkaitan dengan produk kesihatan, berkaitan dengan seni hiburan dan juga berkaitan dengan seni. Tapi bukan seni hiburan tapi berkaitan dengan seni tangan lah orang kata kan. Craft tangan. Seni tangan kau teruk sangatlah bahasa. Tapi itu semua akan kita rungkaikan selepas ini. Tapi Pasha, 2023 apa azam yang Pasha aim nanti? Azam baru saya untuk, dia taklah baru sangat sebenarnya, tapi azam kita untuk tahun 2023 ni untuk saya sendirilah adalah untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Sadar? Tak. Tapi demi kesihatan dan kesejahteraan diri saya sendiri, macam tetamu kita pada tahun lepas ada menyebutkan kita jaga kita untuk kita jaga semua. Benda tu memang melekatlah dengan saya sebenarnya. Tertarik juga dengan tagline tu. Kita jaga kita untuk kita jaga semua. Menyebut berkaitan dengan kesihatan, Pasha. Apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam portal bernama.com ada menyatakan bahawa berkaitan dengan COVID-19, Malaysia tidak akan mendiskriminasi pelancong asing terutamanya daripada negara China. Lebih mengutamakan kesihatan rakyat Malaysia. Itu apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau turut berkata kawalan di pintu sempadan negara, pintu masuk negara yang dikawal oleh Jabatan Immigration juga diperketatkan bagi memantau kemasukan rakyat asing, warga asing ke negara Malaysia. Seperti ini kita sedia maklum sebelum ini yang mana pengarah kesihatan iaitu Tan Sri Nur Hisham memaklumkan bahawa setakat 31 Disember 2022, 2 varian dari negara China dikesan iaitu BA52 dan juga BF7. Itu 2 varian dikesan yang dibawa masuk daripada pelancong dari negara China dan mengikut statistik setakat 2022 sehingga sepanjang setahun sebanyak 336,000 orang pelancong dari negara China dikesan memasuki ke negara kita dengan majoriti besarnya adalah pelancong dan setakat Disember sahaja seramai 53,000 pelancong dari negara China telah memasuki negara kita. Walau bagaimanapun tiada perkara yang mengejutkan dilaporkan seperti yang digembar-gemburkan selepas itu. Jadi untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga, beliau juga menasihati orang ramai untuk mengambil dos penggalak untuk COVID-19. Jadi kerana sekarang ni setakat ini hanya 49% rakyat sahaja yang telah mendapatkan dos penggalak. Mungkin yang telah mendapatkan dos penggalak yang pertama boleh ambil dos penggalak yang kedua. Kita ada masih banyak lagi dos-dos vaksin COVID-19. Antara salah satu cara untuk kita menjaga bukan sahaja diri tapi juga menjaga keluarga dan juga persekitaran dan seluruh masyarakat secara amnya. Betul, kita jaga kita untuk kita jaga semua. Betul. Rasanya macam tu tagline kita lah untuk tahun ini. Okey, Pasha, lepas tu kita ada apa pula? Baik, dalam berita seterusnya daripada portal bernama.com bagi pengguna-pengguna lebuh raya Shah Alam, lorong E20 Plaza Tol Kemuning arah timur akan ditutup buat sementara waktu bermula jam 10 malam Jumaat hingga 6 pagi Isnin. Jadi besok lah besok malam Jumaat sehingga 6 pagi pada hari Isnin. Ini dilakukan bagi pelaksanaan kerja-kerja membaik pulih permukaan jalan konkrit di lorong itu. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan juga keselesaan pengguna. Jadi pada pengguna-pengguna jalan raya lebuh raya Shah Alam ini yang akan melalui laluan ini dinasihati untuk berhati-hati ketika memandu dan sentiasa peka dan juga mematuhi arahan papan tanda yang telah pun disediakan di kawasan tersebut. Jangan tersilap masuk lorong. Itu bahaya. Seperti mana yang viral di semua platform media sosial.
sebuah lori masuk salah lane. Aduh, macam mana boleh jadi tu? Itu merupakan satu masalah yang besar kerana menyebabkan kesusahan dan kita tak naklah ada apa-apa kemalangan yang meragut jiwa dan sebagainya. Betul, dan kita sekarang berada dalam fasa pasca banjir, dan apabila menyebut berkaitan dengan banjir, satu berita yang cukup mengejutkan juga menyedihkan untuk kita kongsikan, di mana pantai Teluk Nipah di Lumut hilang 3 meter setahun. Itu perkara tersebut terjadi ekoran daripada hakisan ombak yang terjadi secara berterusan. Perkara itu bukanlah perkara yang lama sebenarnya, sebab dia dah berlaku sejak dari tahun 1990 lagi. Namun tidak ketara, cumanya kebelakangan ini kesan kehilangan hakisan pantai ini semakin dirasai sejak kebelakangan ini, menyebabkan pantai Teluk Nipah hilang 3 meter setahun. Jadi beberapa kawasan lain, ada 4 lagi kawasan lain, antaranya selain daripada Teluk Nipah, kita ada Teluk Dalam, Teluk Gedung, Teluk Kelawai dan juga 3 tadi tu yang menempatkan kira-kira 300 rumah nelayan di sekitarnya. Kita tahu hakisan pantai ini bukan saja memberi ancaman kepada penduduk di sekitarnya, tetapi juga memberi satu ancaman kepada ekosistem, terutamanya kepada haiwan-haiwan yang tinggal di sekitar untuk mencari makan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita mengambil langkah proaktif untuk menjaga hakisan pantai ini daripada terus berlaku. Kita pelbagai langkah sebenarnya dah dibuat, tapi kita sendiri kena ambil alternatif untuk sama-sama menjaga pantai kita dengan tidak membuang sampah, dengan menjaga pantai kita sebaik mungkin. Kerana nak mendorong juga kepada arah pelancongan itu yang akan memberi manfaat kepada ekonomi negara kita. Baik, itu antara petikan daripada portal bernama.com. Jadi anda di luar sana kalau ingin mendapatkan lebih lagi berita-berita yang terkini, update yang terkini, bolehlah terus ke bernama.com. Di situ pelbagai berita yang kita akan salurkan di sana. Baik, seperti biasa, Izu, hari ini kita nak tengok apakah agaknya ramalan cuaca buat hari ini dan seterusnya bersama teman kami dari Bilik Berita. Itu kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bilik Berita. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitar masjid itu pada Selasa. Pencerobohan terancang diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir dan tentera rejim negara haram itu adalah provokasi yang jelas melanggar status quo Baitul Maqdis dan Al-Haram Al-Sharif. Malaysia menyeru masyarakat antarabangsa supaya memastikan Israel bertanggungjawab atas tindakan haram itu dan menuntut rejim berkenaan menghentikan serta-merta sebarang provokasi demi kepentingan keamanan dan kestabilan. Malaysia berdiri teguh dan bersolidariti dengan rakyat Palestin dan mengulangi bahawa status Al-Quds Al-Sharif sebagai tapak suci umat Islam. Malaysia juga mengesahkan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap rakyat Palestin serta usaha untuk mendapatkan kebebasan dan merealisasikan aspirasi untuk sebuah negara Palestin yang merdeka serta berdaulat berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Pada Selasa, Itamar Ben-Gvir melawat kompleks Masjid Al-Aqsa sehari selepas beliau mengumumkan untuk menangguhkan lawatan itu. Palestin dan beberapa negara Arab menyifatkan lawatan berkenaan sebagai provokasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan pengisytiharan perang. Baik, jalan Kota Kinabalu Sandakan di kawasan Ranau ditutup sementara kerana kegagalan pembentung yang runtuh dan jalan terputus akibat hujan lebat berterusan sepanjang hari ini. Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah dalam kenyataan malam tadi memaklumkan kejadian kegagalan pembentung di kawasan kilometer 109.378 Ranau itu membahayakan laluan berkenaan dan tidak boleh dilalui sebarang jenis kenderaan.
Kejadian kira-kira 10 malam itu menyebabkan ratusan kenderaan terkandas, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pengguna jalan raya boleh menggunakan laluan alternatif menerusi jalan Sinarut Baru atau Gudon Baru hanya untuk kenderaan kecil. Jalan Kota Kinabalu Sandakan adalah antara jalan utama menghubungkan pantai barat dan timur negeri ini. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat pada 8.35 malam tadi untuk beberapa kawasan, antaranya di pantai barat Sabah, melibatkan daerah Ranau, Tuaran dan Kota Belud hingga 1 pagi. Dalam pada itu, beberapa video dan gambar mengenai kejadian jalan terputus dan tanah runtuh di Ranau turut tular di media sosial. Perkembangan COVID-19. Kerajaan Negeri Sabah menetapkan pengembara yang berlepas dari China perlu lengkap vaksinasi COVID-19 mengikut kriteria negara asal masing-masing sebelum memasuki negara ini berkuat kuasa 8 Januari. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, pengembara berkenaan juga perlu tunjukkan ujian COVID-19 dengan keputusan negatif dalam tempoh 48 jam sebelum berlepas. Datuk Seri Masidi berkata, kerajaan negeri juga menetapkan semua pengembara dari luar negara yang tiba di Sabah dikehendaki menjalani saringan suhu dan pengembara dikesan mempunyai simptom demam akan menjalani pemeriksaan lanjut. Pengembara yang mempunyai gejala COVID-19 wajib menjalani ujian RT antigen COVID-19. Sementara itu, beliau berkata, 12 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah, manakala 138 pesakit masih menerima rawatan dengan 10 daripadanya memerlukan penjagaan kritikal dan 23 pesakit sudah pulih. Baik, sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi info terkini, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum, salam hormat. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia, masih lagi bersama saya Pasha dan juga adik kesayangan Izu Yusof. Baik, pada hari ini kita ada pelbagai pengisian yang amat menarik untuk anda semua. Yang pertama sekali, rasanya perfect for us to start off our new year untuk memberikan motivasi dan juga mana tahu inspirasi kepada anda di luar sana untuk memulakan bisnes ataupun perniagaan. Mana-manalah kot-kot ada yang dari dulu tengah fikir-fikir, saya nak mulakan perniagaan tapi tak tahu macam mana. Jadi hari ini tetamu kita yang telah pun kami undang ke studio hari ini akan menceritakan perjalanan beliau dalam menjalankan perniagaan, bukan saja satu, Tapi banyak perniagaan dia. Dan di usia yang masih muda, baik kita ucapkan selamat datang kepada Nini Comel. Terima kasih jemput. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Jadi mungkinlah dalam usia Nini yang sangat muda ni, sebenarnya apakah yang mendorong Nini sendiri untuk memulakan ataupun menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Okey, so pertama sekali sebab minat. Bila kita minat nak venture tu into business, dia tidak menghalang kita, tak jadi macam takut ke apa, sebab kita minat tu lebih daripada ketakutan tu tadi. And yang kedua, kelebihan dia bila kita ada kemahiran. So bila kita minat campur pula dengan kemahiran, why not kita jadikan benda tu supaya boleh jadi sumber pendapatan kita.
And satu lagi, sebab Nini masih lagi belajar sekarang, so Nini rasa itu satu benda yang orang boleh jadi, sebab persekitarian ini sekarang orang banyak alasan tau. Orang kata okay, saya masih belajar, saya tak boleh fokus buat benda lain. Tapi Nini buktikan bahawa even though kita masih belajar, tapi kita pun boleh buat pekerjaan lain untuk tambah our source of income. Sebenarnya dari mana datang nama Nini Comel tu? Nini Comel. Sebab Nini sendiri, sebab kalau mata orang lain, kalau dari mata kami yang berada di studio, Comel lah orangnya, Comel. Boleh lah. Dari mana datang perkataan Nini Comel tu sendiri? Okay, so sebenarnya dulu, nama branding ni sebenarnya ibu yang bagi. Nama Nini tu memang Nini sebut untuk Nini. Cuma Comel tu ibu yang bagi untuk branding nama. Baik. Sebab nama Nini sebenarnya Fatini, tapi dulu masa kecil dia macam tak erti sebut tau. Duk belakang je Nini je, jadilah Nini. Comel tu nama branding. I see. So Baik. daripada restu ibu, berkat sampai sekarang melekat. Mungkin pada kita tukar ke Izzul Somel. Tak boleh, dia is handsome. Tak sesat. Baik. Silakan nak tanya apa pada Nini? Jadi dia takut lah. Okey, Nini. Mungkin ada, sebab tadi kita dah tahu siapa yang mendorong Nini. Dalam masa sama, macam mana Nini membahagikan masa? Sebab Nini sekarang belajar, dalam masa yang sama Nini juga membuat perniagaan. So macam mana Nini membahagikan masa tu? Okey, so masa ni sebenarnya ada benda yang kita kena tolak tepi lah. Contoh kalau macam pelajar-pelajar lain, mungkin diorang punya extra time diorang pergi maybe keluar dengan kawan. So dan untuk Nini, time-time masa lebihan yang Nini ada tu, Nini akan spend untuk grow the business. So Nini akan pergi kelas, sebab kita ni masa muda, time ni lah kita nak orang kata sedut semua ilmu yang ada. Betul. Sebab masa yang itu kita macam orang kata fresh lagi lah kan, kita boleh belajar. So ada benda yang as a student kita tak boleh buat, tapi macam tak boleh lepak ke kan, orang suka lepak ke, Nini tak buat lah macam tu. Tak terasa macam terasing ke dari kawan-kawan? Sebab orang lain je lah pergi lepak ke, tengok wayang ke apa kan. Tapi Nini bekerja keras untuk mengembangkan perniagaan. Kadang-kadang jarak tu ada dengan kawan-kawan seusia dengan Nini. Kita rasa macam bila kita berbual bisnes, diorang tak tahu bisnes tau. Jadi jarak tu ada. Tapi of course ada kawan-kawan Nini faham juga, kita still kawan macam biasa. So bila jumpa dengan kawan yang seusia, kita borak benda-benda yang diorang minat. Okey. Baik. Mungkin ini nak bagi tahu kita, apakah antara, sebab tadi kita dah sebut dah, bukan satu sahaja perniagaan yang dijalankan yang Nini ada. Mungkin Nini boleh bagi tahu kita semua, apakah antara perniagaan-perniagaan yang Nini jalankan? Okey, pertama sekali Nini adalah co-founder of Fabulous Sister Empire. So Fabulous Sister Empire ni sebenarnya company yang ditubuhkan oleh Nini dan kakak Nini. Okey, dan dalam Fabulous Sister Empire tu ada NC Team. NC Team tu Nini tubuhkan komuniti untuk membantu generasi Z untuk belajar ilmu emas. Okey, yang ketiga adalah Nini juga konsultan quantum metal yang berpangkat merchant developer. Ada pangkat takut dengar. Okey, dan last kali Nini adalah co-founder brand ini sendiri, iaitu Cute Skin. Okey. So dia berkecimpung dalam bidang emas orang kata, dan juga beauty lah, kecantikan. Betul. Antara dua ni yang mana yang lebih, mungkin yang perniagaannya lebih dekat di hati Nini? Sebenarnya dua tu aspek yang berbeza. Kalau emas ni dia more on kita celik kewangan. Kalau skincare ni lebih kepada minat untuk kita ada brand sendiri. Nini, kenapa memilih quantum metal ni? Sebab sekarang kita dalam fasa semua orang nak mengejar trading, semua orang nak mengejar kripto, semua orang nak mengejar saham. Tapi kenapa memilih quantum metal ni? Apa yang menarik quantum metal ni di mata Nini? Okey, so apa yang menarik bagi Nini, quantum metal ni dia sebenarnya dia memberi kita penyelesaian ekonomi, masalah ekonomi. Dan kenapa Nini tak terkecimpung dalam kripto? Sebenarnya Nini bermula sejak umur 15 tahun memang Nini dalam cryptocurrency. Sebab kalau perasan tingkatan 4 kita ada silibus ekonomi, belajar tentang Bitcoin masa itu. Dan Nini dah tercekik belajar tentang tu waktu ketika itu. Dan awal-awal masa PKP, kalau perasan lah first PKP, time tu harga emas melonjak naik tau. Okey, Bitcoin pun masa tu naik. So apa yang Nini dah ada, apa yang Nini buat adalah kita diversify pula portfolio kita. Sebab tu Nini jumpa peluang dalam quantum metal. And Nini rasa quantum metal ni satu tempat yang mana kita boleh menyimpan and kita hassle free. Kita tak perlu pening-pening. Macam tadi kan, kenapa tak masuk trading kan?
trading tu bukannya tak, sebab Nini satu lagi belajar, tak ada masa nak tengok kan graf semua ke tu. So bagi Nini quantum method tu satu solution untuk masalah ekonomi. Memilih untuk orang kata mengembangkan perniagaan dalam bidang kewangan ni, macam mana agaknya Nini cuba untuk influence mungkin rakan-rakan supaya yang tak nampak kepentingan untuk ada dari aspek kewangan ni? Okey, sebenarnya kalau Nini cakap sebenarnya ramai lagi yang tak ada kesedaran tentang kena simpan sekarang walaupun sedikit. So benda tu adalah dia melibatkan proses dan orang tu sendiri kena ada minat tersebut. Kalau kita cakap bumbang kan, dia tak minat, kita jadi cakap syok sendiri. Macam tu. So apa yang Nini boleh cakap kan, kalau kita minat dengan kewangan ni sendiri, iaitu emas, kalau macam emas, kena belajar ilmu emas tu sendiri. Baru kita boleh mendalami dan kita boleh involve. Selain daripada itu, Nini juga buat produk kesihatan. Tadi kan ada dua, satu Fabulous Sister, satu lagi Cute Skin. Ya. Kenapa memilih produk kesihatan, produk kecantikan? Kecantikan. Sebab market dalam produk kecantikan ni sangat besar. Betul. Dan pesaingnya sangat ramai. Jadi Betul. kenapa? Okay, so the reason kenapa Nini pilih sunscreen stick sebagai produk yang pertama adalah, yang pertama, ibu Nini salah satu masalah dia bila dia pergi luar negara, kulit matahari masa tu panas kan, dia tak reapply sunscreen. Sampai ke hari ni ada kesan-kesan di muka dia. Yang kedua, kakak Nini dia aircraft engineer. So bila dia aircraft engineer, dia confirm tak akan reapply sunscreen. Bila dia liquid, tangan kotor, dia tak nak, dia rasa malas lah, tak nak lah. So muka pun dia jadi teruk, merah-merah. So time kita melawat Korea, masa tahun 2017 kita melawat Korea, kita jumpa satu solution. Stick ni kita boleh reapply macam tu je. So that's why our first product, kita nak benda yang hassle free and memudahkan orang. Okey, mungkin saya tertarik sebenarnya dengan sunscreen stick ni sebab merupakan satu produk yang memang macam sebutkan tadi dijumpai di Korea. Proses Nini untuk membangunkan produk sunscreen stick ni ada Sunscreen stick. Sunscreen stick ni adakah ia dibuat di Malaysia ataupun macam mana manufacturing proses dia, dekat mana dan bagaimana? Okay, so sebenarnya kita buat OEM semua kita buat R&D semua di Korea. Kenapa di Korea? Kenapa tak buat kat Malaysia? Sebab dekat Korea dia punya facility lebih banyak and dia bagi benchmark yang sangat berkualiti. So that's why kita nak bawa balik apa yang bagus ke Malaysia untuk kita produce kepada Malaysia yang sesuai untuk skin type kita. Di usia yang muda sebenarnya, buat R&D di negara asing, negara Korea. Dari sudut kewangan, dari mana dapat sumber pendapatan tu? Ada dapat bantuan ke mana-mana ke? Sebab nak buat R&D dekat luar negara satu hal. Lepas tu nak membangunkan produk satu hal. Nak membina empire satu hal. Dah banyak hal lah. Jadi macam mana? Okay, so sebab tu pentingnya kalau tengok portfolio Nini bermula dengan kewangan dulu. So bila Nini rasa dah ready untuk start venture to new business, Nini ambil apa yang ada simpanan tu, Nini start new business iaitu Cute Skin tersebut. Okey. Setakat ni macam mana penerimaan produk Cute Skin ni, ataupun boleh didapati di mana-mana ke macam mana? Yes, for now kita ada dekat website, Shopee and TikTok Shop. Jadi boleh dapatkan dekat medium-medium tu lah. Tapi satu cabaran dia adalah bila kita produk baru, orang suka go for brand yang dah terkenal di luar sana. So untuk kita bagi tahu brand kita ni mungkin agak mencabar, tapi ni rasa tak possible untuk kita grow lagi in future. Sebab Cute Skin ni pun baru launch bulan 10 hari tu. Tadi kita sempat juga tengok VT di mana Nini bagi talk dan sebagainya. Sepanjang Nini berapa lama buat bisnes ni? Sejak 15. Sejak 15 tahun. Sekarang umur 22. 22. So dah dekat dalam 7 tahun. 7 tahun macam tu. Okey, sepanjang 7 tahun Nini berkecimpung dalam perniagaan ni, ada apa-apa pencapaian yang paling besar Nini pernah dapat? Mungkin Nini boleh kongsikan. Okey, so pencapaian yang paling latest yang Nini rasa wow terbaik adalah impian Nini untuk ada Wisma nama sendiri. So dalam masa 5 tahun Nini target sebenarnya untuk ada Wisma tersebut, tapi alhamdulillah Allah mempermudahkan, dalam masa 2 tahun Nini dapat building Wisma Nini Comel. Wow, dekat mana Wisma ni? Dekat Ampang. Okey, dan adalah ni kita nampak gambaran tim. Yes. Ini adalah tim keseluruhan ataupun tim yang boleh saja ataupun tim Quantum Metal saja? Quantum Metal saja. Wow, okey. Nampak meriah dekat situ. Oh, soft launching. Bila soft launching itu? Ni soft launching. Bila? Bulan 11. Bulan 11 tahun lepas? Tahun lepas. Tahun lepas. Oh, permulaan 2023 yang cukup cantik. Wisma Nini sendiri dah ada Wisma. Betul. So, bermulakan tahun 2023 dengan dah ada tim sendiri, dengan dah ada Wisma sendiri. Nak menempuh kejayaan ni sangat susah sebenarnya Nini. Jadi, Nini ada kongsi kat tadi, ada beberapa cabaran untuk berjaya sampai sekarang. 7 tahun. Dengan pelbagai portfolio perniagaan, skincare,
lepas tu quantum meter portfolio kewangannya. So mungkin cabaran paling besar yang Nini takkan lupa yang Nini pernah hadapi sampai sekarang untuk berjaya sampai sekarang ni. Okey, sebenarnya bila kita usia muda ni ada cabaran yang mana orang senang tipu kita. Sebab kita muda, so kita anggap orang semua nak bantu kita, tapi sebenarnya tidak. Untuk kita upgrade diri kita, sebenarnya kita perlu bantu diri sendiri. So apa yang the biggest regret adalah Nini senang percaya orang. So itu janganlah buat dalam bisnes, janganlah kalau boleh, kalau kita nak menjayakan sesuatu benda tu, kita kena rely on ourselves and only our family. Baik, di hujung-hujung lah sesi kita pada hari ini, mungkin Nini nak bagi tahu kita ataupun pengundur di luar sana ada message ataupun mungkin di mana arah tuju Cute Skin itu sendiri. Okay, for Cute Skin kita akan buka showroom di Wisma Nini Comel tu nanti. So Nini harap siapa-siapa yang nak dapatkan Cute Skin boleh pergi showroom, sebab showroom kita berkonsepkan fun, kita berkonsepkan orang kata memang pop-up colour. So orang boleh pergi sana nak tak gambar pun boleh, tak ada masalah. Instagramable. Ya, macam tu. Kejap lagi kita datang. Kejap lagi kita singgah. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Nini Comel atas kesudian bersama dengan kita. Sebenarnya Nini boleh jadikan sebagai satu inspirasi kepada anak muda di luar sana. Di usia muda, 7 tahun pengalaman bisnes bermula daripada umur 15 tahun dan mencapai pelbagai kejayaan. Dan di usia muda pula dah ada Wisma sendiri. So itu merupakan satu pencapaian yang sangat besar sebenarnya. Betul. Jadi satu lagi. Satu lagi soalan terakhir untuk Nini. Kata-kata motivasi kepada mereka anak muda di luar sana untuk berjaya. Tidaklah seperti Nini, tapi ada hala tuju untuk berjaya juga dalam perniagaan. Atau nasihat sikitlah yang mana-mana yang masih malu-malu nak menceburkan diri dalam bidang bisnes ni. Okey, yang pertama sekali gain knowledge tentang apa sahaja yang kita nak daripada segi emas ataupun kita kewangan sendiri. Yang kedua, jangan takut kita untuk start menyimpan. Sebab dalam quantum meter kita boleh start menyimpan dengan RM10. So dia bukan satu bebanan. Sebab mindset orang salah tahu. Nak beli emas kena kaya dulu baru boleh beli. Itu mindset yang salah. Kita kena bermula dengan kecil baru kita boleh konsisten menyimpan. Dalam business investment itulah dia konsepnya. Bermula start small and then you gain something big. Yalah, kecil-kecil lama-lama jadi. Sikit-sikit lama-lama dia bukit. Kecil-kecil lama-lama kecil-kecil nak tengok kau ni. Apa terima kasih kita ucapkan kepada Nini atas kesudian berkongsi, dan insya-Allah kita doakan terbaik untuk Nini di masa depan. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ni kita nak bersama dengan tetamu kita yang kedua. Kita ada 2 orang tetamu. 2 orang tetamu untuk slot kita yang kedua. Kita akan bercakap tentang teater. Kita akan bermonolog dari jiwa. Untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasaraya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa? Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
Itu dia monolog jiwa. Sedikit montaj yang dapat kami kongsikan kepada anda. Wow, terus berubah mood dia sebab kita nak berbicara soal teater pada hari ini. Itulah dia antara sedutan ataupun promo untuk teater alumni monolog jiwa. Dan pada hari ini kita ada pengarah teater dan juga pelakonnya. Saya perkenalkan tetamu kami pada hari ini, Milul Taha, pensyarah Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Perdana, dan juga Hambali Razif, alumni dan juga pengarah, merupakan pengarah monolog jiwa itulah tadi. Baik, yang pertama sekali kita nak tanya, apakah sebenarnya monolog jiwa dan apakah yang ingin disampaikan dengan monolog jiwa itu sendiri? Okay, sebenarnya kita fokus kepada projek teater alumni itu sendiri. Baru wujudnya monolog jiwa. Baik. Tapi saya pergi kepada monolog jiwa. Monolog jiwa ni adalah karya dua orang, which is saya dan juga saudara Syawal Azrai. Kisah benar tentang kedua-dua orang ayah. So itu je kita bagi hint. Hint. Dia tak bagi kita lagi Sebab mahalnya kerana pelbagai emosi yang ada di dalam naskah ni. Okey. Dari segi penulisan skrip, siapa yang menulis? Adakah ditulis sendiri ataupun ada script writer? Ditulis sendiri, saya dan juga Syawal, tetapi ada bantuan daripada penulis skrip yang lain lah untuk menyusun atur. Cantik kan dia. Baik, Hambali. Ya, saya. Saya tak tahu nak sebut Syawal kan nak sebut Hambali. Syawal is pelakon Dia lain. Okey, so maknanya Hambali memang betul lah. Ya, saya. Hambali sendiri selaku alumni dan juga pengarah monolog jiwa. Bagaimana pengurusan tim ini dibuat, perancangannya tu sebelum keluarnya teater monolog jiwa ni? Dia pada mulanya, tim kita orang untuk alumni yang akan jalan ke portal ni hanya beberapa orang saja, kurang daripada 5 orang mula-mula. Tapi so kita macam Milul dah cakap dia nak dapatkan semua alumni untuk berkumpul kembali dan bekerja sama kembali. So kita orang tarik seberapa ramai yang ada. So waktu sekarang kita ada dalam lebih kurang 13 orang. Dan kita akan bergabung dengan student-student sendiri untuk menghasilkan teater tersebut. Kenapa kita gabung dengan student? Sebab kita nak bagi pengalaman kepada student tersebut macam mana menghadapi macam mana membuat production. Production, betul. Alumni yang dibawa masuk untuk menyertai dalam projek ini, alumni dari tahun bila? Adakah satu kelas ataupun alumni atas lagi ataupun alumni yang campur-campur. Senior saya. Okay. Baik. Dan sekarang saya pula dah jadi pensyarah di situ. Dan ada juga junior lagi, bawah-bawah lagi, ada senior lagi atas. So, jadi maksudnya kita campur. Anggaran tahun tu diambil dari tahun bila yang menerima? Daripada tahun 2007 sehingga ke 2019. Bercakap mengenai projek teater alumni itu sendiri, kerana itu yang sebenarnya yang mencetuskan idea untuk mementaskan monolog jiwa ni. Apakah mungkin objektif ataupun tujuan kenapa Hambali dan juga Mirul ingin melakukan projek teater alumni ni? Apa kepentingan dia untuk membawa kembali alumni dalam satu projek besar ni untuk melakukan persembahan teater bersama-sama? Itu saya serahkan kepada pengarah projek. Sebab dia pensyarah dan juga pengarah projek untuk portal ni. Okey, projek teater alumni ni adalah anjuran di bawah pengajian seni persembahan, Kolej Pengajian Seni Kreatif. Bersama-sama kita berkolaborasi dengan alumni-alumni yang ada. Okey, kerana alumni-alumni yang ada ni semuanya banyak yang berada di industri, ada yang berada di industri lain bukan industri seni. Jadi mereka menggunakan skill-skill yang ada semasa belajar dan keluar gunakan skill-skill yang belajar masa mereka belajar. Jadi kita nak pelajar-pelajar yang ada ni tidak merasakan bahawa apa yang mereka belajar ni tidak digunakan bila mereka dah habis belajar. Jadi kita panggil alumni untuk diorang share. Mereka share knowledge, mereka share skill apa yang mereka ada, dan kita ada networking. Kita buat networking between alumni dan juga pelajar. Itu yang penting sebenarnya, networking tu. Kerana dia lah seperti kita tahu, tak semua yang grad daripada fakulti seni persembahan atau yang lainnya bila keluar nanti akan bekerja dalam industri yang itu. Mungkin ramai antara graduan-graduan yang bila dah keluar kerja dalam bidang yang lain pula. Ya, betul. Terbaiknya kita lah. Kerja lain. Betul. Milul dan juga Hambali, kita nak tahu juga berapa lama proses pementasan, proses untuk menjayakan projek ini dilakukan dan apa cabaran yang paling besar dalam menjayakan pementasan teater monolog jiwa ni?
Okey, kalau kata proses tu, kita start training kira show ni pernah dilakonkan sebelum ni, pernah dipersembahkan. So this one is 2.0. 2.0, so kita start training pada hujung bulan 11 tahun lepas. Dan kita akan lakukan persembahan pada minggu hadapan. So 1 minggu tu sebenarnya paling banyak adalah sebanyak 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Dan dia sangat kurang, dan dia punya cabaran paling besar adalah pelakon, pengarah dan beberapa ahli produksi. Diorang ada kelas dan juga bekerja. Itu adalah memang cabaran. Yalah, untuk mencari masa antara semua. Untuk kumpul semua orang tu di dalam satu produksi, kita buat latihan sama-sama, agak susah, memang susah. Sangat susah. Sebenarnya kalau kita tengok akan ditayangkan bulan ni, minggu depan. Tak banyak masa sebenarnya sebab training dibuat pada bulan 11. Lepas tu kurang daripada 3 bulan je training. So, harapan apa yang akan dijangkakan untuk pementasan teater ni? Sebab cabarannya kita dah tahu. So harapan mungkin ada, kita mungkin onsite saya tak tahu lah nak cakap sebab tak tengok lagi. Jadi onsite pengarah sendiri. Okey, kalau onsite pengarah, harapan adalah dapat satu pementasan yang baik, lancar dan juga memberi impak kepada penonton. Sebab bagi saya cerita ni adalah satu cerita yang nama macam bosan, tapi dia sangat menarik. Dia ada berbagai emosi di dalam cerita tersebut. So untuk mendapatkan memberi impak kepada penonton adalah satu kejayaan bagi saya lah dalam pementasan ini, kalau dari segi pelakon dan juga pengarah projek. Dia cerita ni sangat dekat dengan jiwa semua orang. Ya, betul. Bila kita sentuh tentang ibu bapa, lagi-lagi ibu kita tahu syurganya letak di bawah tapak kaki ibu. Tetapi di manakah ayah tu sendiri? Ayah tu sendiri figure yang selalunya kita akan cari bila kita perlukan sahaja. Tetapi ibu kita akan cari sentiasa. Jadi kita, saya dan saudara Syawal memang berbincang ni dekat kedai mamak ni. Kita bincang, jom kita buat projek sama-sama. Apa projek kita nak buat? Oh, kita dah tak ada bapa. Apa kata kita ceritakan tentang bapa kita, kita hargai dia. Sebab kita tak sempat untuk orang kata appreciate dia depan-depan. Itu yang kita nak sampaikan lah, supaya generasi baru yang tengok ni, yang datang menonton ni, dia dapat orang kata, kan zaman sekarang remaja banyak main handphone, TikTok, tapi dia tidak selfie dengan parents pun tak. Jadi itu yang kita nak bawakan. Dan generasi lama pula mungkin boleh mengimbau kembali kenangan-kenangan bersama dengan ayah mereka. Baik. Kenapa memilih tajuk monolog jiwa? Kenapa tak monolog rindu ke, monolog kasih ke, monolog ayah ke? Sebab tajuk dia pasal bapa kan? It's general. So jiwa sebab kita bermain dengan jiwa. Kita ego dengan jiwa kita kerana kita susah nak cakap kita sayang ayah. Okey. Okey, kita dah tahu pasal proses, kita dah tahu pasal sedikit sebanyak pasal cerita monolog jiwa ni, walaupun dia tak nak bagi kita banyak. Sikit je dia bagi. Sikit je dia bagi. Target penonton untuk monolog jiwa, adakah untuk alumni itu sendiri, adakah untuk pelajar-pelajar UiTM sahaja, ataupun terbuka kepada semua yang ingin datang melihat pementasan monolog jiwa? Terbuka. Kita buat selama 2 hari, Jumaat dan juga Sabtu, 13 dan 14. Jumaat tu kita buka kepada pelajar. Alhamdulillah dah memang dah pack dah dengan pelajar yang datang. Dan hari Sabtu kita fokus kepada alumni, penggiat industri dan juga orang awam. Baik, ada tiket ke? Tidak. Free. Wow. Free saja. Dan ini akan dipentaskan di mana? Dipentaskan di ruang eksperimental Vita, College Pengajian Seni Kreatif di UiTM Puncak Perdana. Puncak Perdana. Itu kampus lama saya tu. Oh ya. Kita juga ada seorang student UiTM Puncak Perdana kalau tak silap. Ya, betul. Bolehlah kita pergi sama-sama nanti. Baik, kita nak tanya pasal penglibatan pelajar-pelajar dalam produksi monolog jiwa ni. Pastinya walaupun dia projek teater alumni dan mungkin kebanyakannya penglibatan alumni. Penglibatan dari pelajar itu sendiri, apakah yang diharapkan dari mereka, atau what do you expect pelajar-pelajar ni untuk belajar daripada experience pengalaman mementaskan satu produksi monolog? Saya melihat kepada, sebab mereka ini yang terlibat adalah pelajar-pelajar semester 3 degree, produksi dan juga sinografi. Apa yang saya lihat daripada mereka sepanjang proses ini, mereka banyak belajar benda yang mereka tak tahu. Kerana mereka masuk belajar semester 1 adalah ketika musim PKP.
Jadinya mereka tiada langsung pengalaman dalam berproduksi. Seperti kami dulu memang bila belajar masuk SEM 1 je, senior datang ambil kita. Jadi mereka tak ada selama 3 semester. Dan saya nampak bila mereka ada komunikasi dengan alumni, banyak yang alumni bagi tahulah macam ni, ini kena buat di bahagian marketing apa dia, di bahagian sponsor. Jadi prosesnya baguslah. Saya nampak 90% mereka dapat. Betul. Dan mereka dapat orang kata ilmu yang sangat banyak lah. Tim production ni berapa besar sebenarnya? Sebab kalau kita lihat daripada kalau dari poster, pelakonnya cuma 2 orang. Betul. Pengarah seorang, mungkin ada scriptwriter juga. Tapi apa yang orang tak nampak di belakang tabir satu pementasan produksi teater ni sebenarnya memerlukan satu tim yang sangat besar. Untuk projek Monolog Jiwa ini sendiri, berapa besar tim production? Untuk pelakon yang 2 orang saja dalam 60 ke 70 orang. Lebih kurang. Wow. Yes. Kita campur dengan pensyarah. Pensyarah juga membantu daripada menasihati mereka, advice, dan kita ada alumni dan kita ada beberapa production luar yang join sekali untuk memberi ilmu juga. Wow, okey. Begitulah, sebab kita tak nak kosong saja kepada pelajar ni. Kita nak apa yang mereka belajar teori di dalam kelas itu tidak sama dengan experience yang di mereka luar, akan yang dapat. diterapkan in real life experience. Baik, Hambali secara ringkas, mungkin ada kata-kata akhir yang Hambali nak kongsikan sebab kita dah dengar banyak daripada Mila. Kita bagi peluang kepada Hambali. Misalnya pengarah tak dapat macam mana, kita bagi pengarah chance. Silakan Hambali. Alright, kata-kata akhir saya adalah supaya siapa yang datang nanti, untuk korang cuba sebelum masuk kosongkan dulu jiwa. Ambil mood dulu. Ya, kita kosongkan jiwa. Relax. Dan kita akan tolong isi di dalam pementasan tersebut. Baik. Dan kepada pelakon yang lain-lain, kita minta untuk dapat beri kerjasama yang sangat-sangat baik dia semua. Itu saja. Baik, untuk Milo sendiri mungkin harapan ataupun mungkin perancangan in the future untuk projek teater alumni. Untuk projek teater alumni ni, saya mengharapkan bahawa alumni yang ada yang mungkin rasa nak share, nak kembalikan, nak mengimbau memori berada di kampus Puncak Perdana, daripada stadium, Fakulti Seni Persembahan, kita ada TK, Teknologi Kreatif, kita ada FITA, Filem Teater Animasi, dan sekarang kita dipanggil KPSK, College Pengajian Seni Kreatif. Datang ramai-ramai, kita buat reunion, kita share apa yang kita ada dekat pelajar-pelajar, dan itu adalah tempat jatuh bangun masa kita belajar. Betul. Kan? Siapa lagi nak support kalau bukan Betul. alumni sendiri. Baik, terima kasih kepada Milul dan juga Hambali kerana bersama kami menceritakan tentang teater alumni pada anda di luar sana. 14 hari bulannya. 13 dan 14. 13 dan 14 dibuka untuk awam secara percuma. Marilah kita beramai-ramai isi hujung minggu anda dengan menyaksikan teater Monolog Jiwa. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan bercakap juga soal seni. Apa yang kita boleh buat dengan tangan? Berseni kita hari ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat.
Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Ijab dan Kabul, Izzuddin dan juga saya tak nampak nama perempuan tu, tapi bukan nama saya. Saya tengok Tapi itu memang antara azam baru kan untuk tahun ini. 2024. Mencari jodoh untuk Izzy Yusof jadi sesiapa yang berada di luar sana. Jangan promote, bahaya. Tengok tangan dah ada cincin. Okey. Hari ini kita nak bercakap soal seni sulaman. Kita tahu dekat Malaysia ni kita ada satu nama artis yang cukup terkenal, Siti Nurhaliza. Selain daripada Siti Nurhaliza, kita ada adiknya, Siti Nur Amalina Muhammad Syukri. Ya jelah. Hafizuddin Yusof. Jangan main-main. Hari ini kita nak bercakap mengenai seni sulaman portret. Kalau anda boleh lihat yang berada di atas meja di hadapan kami ni, ini antara hasil kerja tangan. Buat sendiri sulam tangan tau. Dia bukan pakai mesin jahit. Siti Nur Amalina Muhammad Syukri, kita akan berkongsi sedikit sebanyak minat ataupun hobi beliau yang sekarang telah pun menjadi kerjaya ataupun sumber pendapatan juga. Side business. Okey, selamat datang Siti. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Sekarang ni nak tanyalah dulu kan, macam mana boleh terlibat dengan seni sulaman tangan ni? Memang dari kecil dulu minat menjahit ke? Ceritakan. Sebenarnya langsung tak tahu pasal menjahit dulu. Boleh dikatakan langsung tak tahulah. And then masa PKP, terjebak tengok Shopee sebab dah bosan sangat, ternampaklah embroidery kit, which is dia dah siap material, barang-barang semua dah siap, I tinggal jahit je. Baik. So daripada situ baru I start kenal sulaman. Lepas tu teruskan sampai sekarang, ambil commission. Okey, jadi ni belajar sendirilah sebenarnya? Belajar sendiri, completely. Tengok dari YouTube? Tengok daripada YouTube, tengok daripada Instagram, mostly daripada YouTube lah. Okey, tapi memang ramai tau sejak daripada PKP kan. Yelah sebab 2 tahun duduk kat rumah. Jadi semua mencari-cari sesuatu untuk dilakukan di rumah. Tahu-tahu dia jadi side business ataupun ramai juga yang telah bertukar kerjaya terus. Untuk apa bidang yang diminati, bidang yang dicebuli. Okey, Siti. Saya teringat lagi Siti Nurhaliza. Okey. Siti, macam Siti kata tadi, ini merupakan antara side income Siti. Okay, Siti sebenarnya kerja apa yang menjadi main income tu? Sebenarnya saya baru habis master. Lepas tu sekarang kira tengah nak cari kerja lah. Cari kerja sementara tu alang-alang dah ada bisnes ni, buat dulu sementara cari kerja. So bila dah dapat kerja nanti, insyaAllah jadi side business balik. Master dalam bidang apa? Baru nak tanya. Master dalam bidang nanoteknologi macam tu lah. Wow. Macam mana daripada masters in nanotechnology boleh terjebak minat dalam seni sulaman ni? 2 bidang yang sangat berbeza. Itulah sebenarnya saya pun tak tahu mana datang seni, bakat seni tu tak tahu daripada mana. Tapi kiranya bakat seni ni saya rasa boleh dipupuk lah. Kira boleh dipupuk. Semua orang boleh belajar. Ya. Senang tak masa mula-mula nak belajar tu? Mula-mula tu tak adalah senang sangat. Tapi bila you dah praktis hari-hari, dia jadi lagi senang lah. Okey. Satu ayat cepu mas. Kalau tengok orang yang menjahit ni, selalu tangan dia selalu mengelupas. Mungkin nak tengok kerja dekat ujung-ujung jari ni. Sebenarnya selalu. Tapi sekarang ni okey sikit. Okey. Sekarang dah tahu take a break kejap. Kalau dah terus take a break kejap. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang inilah potret yang telah dilakukan. Masa mula-mula belajar seni sulaman tu memang terus buat potret ke ataupun belajar seni sulaman buat motif lain dulu sebelum beralih ke potret?
Mula-mula dulu memang banyak belajar bunga lah. I rasa kalau belajar embroidery, mula-mula you akan belajar bunga dulu. Baik. Tapi sekarang bila ikut peredaran zaman kan, banyak orang minat buat portrait, banyak orang demand nak buat portrait. Jadi kita pun belajar buat portrait. Daripada situ kita ambil order lah, banyak lah untuk portrait ni. Tapi dia bukan senang kan sebenarnya untuk especially daripada seni sulaman tu nak membuatkan portrait tu nampak macam portrait. Dia taklah nampak macam alien tiba-tiba. Tu antara yang saya rasa macam nak angkatlah satu lah. Boleh tak? Kita angkat ini Boleh. Alright. Okay, ini kalau kita lihat Nadine Derisa. Lahir pada 28 Februari 2020. 2020. Okay. Ceritakan sikit proses sulaman untuk membuat satu portrait yang begini. Okay, so nanti customer akan bagi gambar dulu. Lepas tu I akan illustratekan dia jadi satu lukisan lah. Macam ni kan, I illustratekan dia jadi satu lukisan. Lepas tu I print terus dekat atas kain. Bila I print dekat atas kain tu, I jahit dia punya outline dulu. Kalau boleh nampak yang outline warna hitam tu kan. Lepas tu baru I warnakan. I see. Masukkan dalam frame last sekali. I see. Okay. Dan kita nak tanya sampai jenis benang kan? Kena tanya. Sebab jenis-jenis benang pun ada lain-lain lah. Dia bukanlah gunakan jenis benang yang sama untuk menjahit, betul tak? Lain-lain. Dia ada benang sulam. Benang sulam ni dia lain sikit daripada benang biasa kita. Benang sulam dia lembut sikit. Dia punya ketebalan pun lain. Kualiti dia lain lah. Proses trial and error tu berapa lama diambil untuk sebelum betul-betul berjaya menghasilkan satu karya seni yang begini hasilnya? Boleh dikatakan praktis banyak kali jugalah. Mula-mula tu I ambil minta kawan punya gambar. Lepas tu buat dulu testing. Mula-mula tu memang tak cantik lah. Boleh katakan tak cantik lah. Tapi sekarang lama-lama bila dah buat dah makin okey. Tapi memang kena ada lah proses trial and error tu, memang kena ada. Berapa lama? I rasa dalam beberapa bulan. Mesti banyak benang dan juga kain yang terpaksa dibuang ke akan cabut balik benang tu? Banyak. Kalau salah buang terus? Kalau salah boleh cabut. Tapi kalau tersalah print, contohnya kita ni print kan dekat atas kain. Kalau tersalah print, kena buang. Bukan buang lah, kita kena recycle secara lain. I see. So mungkin dalam seminggu ataupun dalam sebulan, berapa banyak tempahan yang diterima Siti? Setakat ni I hanya limitkan dalam maksimum dalam 10 slot macam tu. Untuk 10 slot untuk sebulan? Untuk sebulan. Sebab untuk siapkan satu art tu, satu piece tu dalam 3 hingga 5 hari. Okey. Jadi ambil masa 10 slot macam tu je lah. 10 kalau 3 hari okeylah, ngam-ngam 3 hari. Pula yang kira Cukuplah gaji. Macam mana sokongan ataupun komen daripada mungkin ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang sekeliling Siti bila diorang dapat tahu yang Siti buat inilah bisnes ataupun side income sulaman ni? Mostly sangat supportive lah sebenarnya. Sebab diorang pun baru tahu pasal seni ni kan. Sebelum ni kan kita tak pernah dengar sangat. Ataupun kalau kita dengar pun yang traditional punya version. Yang ni dah modernize punya. So banyak supportive lah. Especially kalau dekat social media pun ramai yang komen-komen supportive lah. Ya, okey. Dekat mana lagi Siti post video-video macam tadi kita tengok Siti buat tu, dekat mana lagi Siti post video-video tu? Adakah platform TikTok sahaja atau ada Instagram ataupun ada Facebook? Ada Instagram dengan TikTok. Dua tu yang aktif lah. Apakah namanya? Styla.embroidery. STYLAR.embroidery. Styla Embroidery. Okey, kalau anda di luar sana nak mendapatkan hasil seni sulaman portrait daripada Siti, bolehlah ke Instagram dan juga apa tadi? TikTok. Nak diskaun boleh? Nak diskaun boleh kata dekat situ hashtag saya dah tengok Apa Khabar Malaysia. Nanti boleh buat satu untuk logo Apa Khabar Malaysia juga boleh. Antara portrait yang paling besar ataupun yang paling susah yang pernah Siti buat? Yang paling besar ada 34 cm buat untuk kawan. Dia punya family portrait, masa raya gambar dia ambil. Jadi itu paling besar lah. Yang paling complicated selalunya yang kecil-kecil ni sebenarnya lagi complicated. Sebab lagi kecil, lepas tu kita nak letak detail yang banyak. Jadi dia ambil masa lah nak buat tu. Ambil masa dan kena lagi teliti daripada buat yang besar punya sebenarnya. Bermain dengan seni bukan satu kerja yang mudah sebenarnya, Pasha. Betul. Kita kalau servis ni kita tahu Karen memang tak lari lah. Pengalaman Siti sendiri,
antara Berdepan. yang berdepan dengan situasi yang tak menyenangkan? Ada tak? Situasi yang tak menyenangkan sebenarnya tak ada sangat lah. Banyak customer saya semua buat baik lah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar tu. Alhamdulillah, kena puji sikit. Okay. Tapi adalah yang macam, tak adalah Karen sangat. Tapi kalau yang terlalu micromanage, yang sekejap-sekejap tanya, dah siap belum? Dah proses kat mana? Adalah. Tapi tak adalah teruk sangat. Kira bagus juga dia buat, suruh kita buat kerja kan. Tapi kalau boleh, sebabkan seni ni kita tak boleh nak rush. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak rush. Jadi kalau boleh bagi masa tu, lagi bagus lah. Okey. Lagi perfect benda tu. Okey, jadi buat masa ni memang Siti selesa lah dengan melakukan orang kata seni sulaman ni sebagai main income sekarang ataupun buat masa sekarang. Buat masa sekarang. Yes. Alright. Itu dia tadi kita seronok kita berbual pasal seni sulaman portrait pada anda di luar sana. Macam kita dah sebutkan tadi, kalau berminat ni nak menempah portrait daripada Siti, boleh ke styler.embroidery di Instagram dan juga TikTok. Terima kasih Siti Nur Amalina bersama kami hari ini. Kita banyak topik yang menarik hari ini. Dan apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada anda setia bersama kami selama 1 jam. Saya Izzu Yusof dan juga saya kakak Fasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.